Malaysia. Dan seterusnya kita ikuti lintas langsung Sarawak bersama Fazrul Hisham Afandi di RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Miza. Assalamualaikum dan salam hormat. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Sarawak berjaya menahan 2 bot nelayan Vietnam bersama 24 nelayan termasuk tekong dengan rampasan bernilai 2.5 juta ringgit pada Jumaat lepas. Pengarah Maritim Sarawak Laksamana Pertama Maritim Robert Teh Giok Chuan berkata, bot terbabit ditahan pada jarak lebih kurang 221 batu nautika utara Muara Tebas Kuching oleh kapal KM Sri Aman yang sedang melaksanakan operasi Naga Timur di sekitar perairan tersebut kira-kira pukul 7.30 pagi. Menurut Laksamana Pertama Maritim Robert Teh Giok Chuan, penahanan dibuat semasa bot tersebut sedang leka merompak hasil laut negara. Bot-bot Vietnam ni by pair ataupun bergandengan. Dia modus operandi is to do trolling menggunakan 2 bot sepanjang lebih kurang 1 batu dan dia akan basically sapu whatever yang ada di bawah. Jadi itu merosakkan ekosistem keadaan laut kita. Kesemua yang ditahan adalah lelaki warga Vietnam berusia lingkungan 21 hingga 55 tahun dan tidak memiliki sebarang dokumen pengenalan diri yang sah. Kedua-dua bot nelayan, peralatan menangkap ikan dan pelbagai jenis ikan seberat 2 tan selain minyak diesel sebanyak 19,000 liter disita Maritim Malaysia dengan anggaran nilai 2.5 juta ringgit. Bercakap dalam sidang media di JT Kompleks Tun Abang Salahuddin Kuching, Laksamana Pertama Maritim Robert Teh berkata, kesemua yang ditahan telah menjalani ujian saringan COVID-19 di Klinik Kesihatan Petrajaya sebagai langkah berjaga-jaga. Kes disiasat di bawah Seksyen 15-1-A Akta Perikanan 1985 kerana tidak mempunyai sebarang dokumen yang sah untuk menangkap ikan di perairan negara. Projek Pembinaan Pejabat Persatuan Persaudaraan Melayu Betung Sri Aman PPM-BSA dijangka bermula tahun depan. Menurut Yang di-Pertua PPM-BSA Dr. Zulwali Kifli, sebuah tapak di tengah pusat bandar Simanggang telah dikenal pasti untuk tujuan berkenaan. Ketika ini, PPM-BSA sedang menunggu pelan reka bentuk bangunan yang paling sesuai untuk dimuktamadkan. Dr. Zulwali berharap dengan adanya pejabat tersebut, PPM-BSA dapat melaksanakan pelbagai aktiviti kemasyarakatan dalam usaha mempromosi semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat Melayu, malah semua lapisan masyarakat tanpa mengira bangsa ataupun agama. Kita mahu kalau adanya pembangunan dan apa saja segi, kita mahu ianya bersama-sama bangun. Tak kisah siapa dan sebagainya. Jadi kita tekankan persaudaraan. Tak adanya pertandingan, persaingan, tak mahu. Kita cuba tekankan itu dalam masyarakat kita. Beliau menyatakan demikian kepada pemberita RTM selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. Menurut Dr. Zulwali, dalam pertemuan tersebut, Datuk Patinggi Abang Johari memberikan respon yang amat menggalakkan terhadap cadangan pembinaan pejabat PPM-BSA. Warga kerja RTM Sarawak diseru untuk terus meningkatkan semangat kerja berpasukan dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan. Pengarah penyiaran kawasan Sarawak Abdul Hadi Muhammad Yusof berkata, ini bagi memastikan RTM Sarawak terus melangkah maju ke hadapan. Jelasnya, warga kerja RTM Sarawak juga perlu memantapkan mutu kerja supaya badan penyiaran itu terus unggul dalam menyampaikan maklumat termasuklah dasar-dasar kerajaan secara berkesan kepada rakyat terutama di kawasan luar bandar. Beliau menyatakan demikian ketika berucap dalam perhimpunan Dwi Bulanan RTM Sarawak di Auditorium P. Ramlee RTM Kuching. Selain ceramah kesihatan berkaitan COVID-19, turut diadakan penyampaian penghargaan kepada pesara dan bakal pesara RTM Sarawak serta persembahan nyanyian oleh warga RTM Sarawak. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Miza di Angkasa Putih. Silakan. Baik, terima kasih Fazril. Dan